Islam, semuanya rinci. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'ta sahla. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adabin fi an-nar wa 'adabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida
sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA 29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Assalamualaikum, saya Tok Ki daripada PPIM. Pernah tak nak bersedekah tapi takut kena scam? Ni Tok Ki nak kongsi. Sumbangan.com ada lebih 700 kempen dari pelbagai agensi yang diiktiraf. Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pun ada di sumbangan.com. Alhamdulillah, melalui sumbangan.com, PPIM berjaya kumpul banyak dana. Terima kasih para penyumbang. Jom bersama Tok Ki bersedekah, berwakaf dan bayar zakat di sumbangan.com. Sumbangan.com, platform usaha akhirat kita. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program wacana media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq dan juga Mona untuk Destinasi IKIM jam 4 petang hingga jam 7 malam. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan bersama para pendengar perkongsian untuk petang ini, insya-Allah kita akan bersama rancangan Vaksin Hati bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kawasan berdaftar dan pengasas bijak emosi. Betul, dan petang ini kita nak teruskan lagi perbincangan tentang 7 fasa rumah tangga dan kita masih lagi dalam fasa kesedaran. Fokus kita nak fokus tentang konflik keperluan hubungan intim dalam rumah tangga untuk di bahagian yang ketiga. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, baik, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Vaksin Hati bersama anda. Rasulullah Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, kasihmu ya Allah khairil bariyah, alaihi salawatullah wa salamullah. Pada setiap umat manusia Allah utuskan Rasulnya, Rasul pembawa risalah, ajaran yang Maha Esa. Betapa untungnya kita
adakah ia bisa dicipta? Janganlah lagi kita berduka. Rasulullah telah mengajar, mendidik kita semua mengenal cinta sebenar. Dalam Islam ada yang dikatakan sebagai hasan dan ada yang dikatakan sebagai ahsan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Dan ada yang dikatakan sebagai fadlun, lebih, dan ada yang dikatakan sebagai afdal, lebih baik. Itulah yang disebutkan sebagai value added di dalam Islam. Demikian di dalam pekerjaan. Pekerjaan supaya ia bernilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna bukan hanya dilakukan dengan sambil lewa, tetapi melakukannya dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, penuh apa yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu, ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah. Kembali bersama Destinasi IKIM bertemankan Syafiq dan juga Mona Jasman. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua untuk destinasi pada waktu ini, masih lagi kita membawa rancangan yang bermanfaat insya-Allah untuk petang ini. Antaranya rancangan hari Isnin bersama Vaksin Hati. Betul. Jom kita nak ajak anda juga untuk sama-sama terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, sebab di situ dah pun kita bawakan secara langsung. Anda boleh sama-sama tonton sekarang dan kita boleh bawakan pertanyaan, persoalan mahupun perbincangan. Kalau ada pendapat, silakan letakkan di ruangan komen dan juga di beberapa platform media sosial kita, Mona. Ya, betul. Untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di media sosial kami. Yap, betul. Jom kita terus nak meraihkan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini. Mengalu-ngalukan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, DJ Mona sihat Baik, Alhamdulillah. Syukur. Tuan Fazli macam mana? Alhamdulillah, semangat sikit lah sebab bersiaran dari rumah ni. Allah.
Kalau tidak mungkin kita terpaksa bersiaran daripada hospital lah. Itulah kan. Kita lihat media sosial Tuhan. Ya Allah, Tuhan terkejut juga tengok mula-mula. Tanya Tuhan, okey ke Tuhan? Rupa-rupanya sikit je tu. Alhamdulillah sikit, tak banyak tak apa. Risau kita ni kat sini. Doakan juga untuk Tuan Fazli, semoga baik-baik dan juga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini kita akan fokus bersama Tuan Fazli Aziz tentang fasa-fasa rumah tangga dan masih lagi fasa kesedaran dan konflik yang dalam fasa kesedaran itu keperluan hubungan intim dalam rumah tangga. Walaupun dah 3 siri macam serius sangat sebenarnya untuk kita nak ambil tahu, tapi kita teruskan bersama Tuan Fazli untuk mukadimah ini. Silakan. Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona serta pendengar-pendengar dan juga yang menonton di Facebook Radio IKIM kerana sudi bersama-sama dalam segmen Berkesin Hati. Untuk kali ini insya-Allah kita nak sambung lagi perbincangan. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya suka sebut dan saya selalu ingatkan topik kita ni topik apa, kat mana. Kan sebab contoh 7 fasa rumah tangga, kita masih lagi berada di fasa yang kedua, iaitu fasa kesedaran. Dan topik yang kita bincangkan dalam fasa kesedaran ini adalah satu topik yang mana kita akan melihat banyak konflik yang timbul dalam rumah tangga. Dan antara satu konflik yang sangat besar yang biasanya banyak berlaku dalam rumah tangga, yang mungkin sebahagian orang segan nak bincang, yang mungkin sebahagian orang segan nak sebut, apatah lagi nak bertanya, kan, iaitu isu tentang keperluan hubungan intim dalam rumah tangga. Dan kita masih lagi melihat kenapa timbul isu ini, kan. Kenapa saya suka sebut tajuk ini, bukan tajuk, saya suka ingatkan balik kita ni berada di kat mana. Kenapa? Kerana supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mendengar ni tahu kita ni bincang secara tersusun. Secara tersusun. Dan hari ini kita masih lagi berbincangkan tentang isu-isu tentang hubungan intim. Kenapa? Sebab banyak isu yang timbul, sebab saya banyak dapat soalan. Itu pun yang berani tanya, dan bayangkan yang tak tanya, yang duduk diam, ada masalah, kan, dan makin lama makin parah hanya kerana gagal memahami isu sebenar dalam melihat dalam menghadapi konflik keperluan hubungan intim ni. Jadi sebab itu insya-Allah kita akan tengok satu persatu lah. Dan sebenarnya saya dah sebut sebelum ni beberapa perkara, beberapa isu. Cuma hari ini saya akan pergi lebih detail, ada beberapa isu, beberapa perkara. Okay. Saya terus masuk pada poin, dan insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh terus tanya. Boleh tulis insya-Allah. InsyaAllah DJ Syafiq dan DJ Mona akan bacakan. Yang mana kita sempat respon, tak sempat respon, kita respon minggu depan insya-Allah. Okey. Baik, antara isu yang timbul sebab bila kita bincang tentang keperluan hubungan intim, dia biasanya ada soalan yang akan tanyakan, kenapa pasangan saya tidak berminat, kenapa pasangan saya tidak bersungguh, kenapa pasangan saya tidak yang gitu-gitu, atau kita kata so and so lah, kan, tak berminat, tak bersungguh, tak mahu, asyik kena reject, kita nak buat manja-manja, buat gatal-gatal pun kena tolak, kan. Kenapa? Jadi pertama, pada saya, apa-apa saja isu yang berlaku, jangan cepat menghukum pasangan. Ini penting. Jangan cepat melabel pasangan, jangan cepat menghukum pasangan. Bila suami tak berminat, contohkan bila kita nak tu dia tak berminat, jangan labelkan bahawa suami kita tak sayang kita, kan. Ataupun sebagai suami, kan, bila isteri kita duk nak isteri tak nak, kan, jangan cepat melabelkan isteri tak derhaka. Sekarang senang betul, kan, apa-apa sikit derhaka, isteri derhaka ni, tapak ni syurga di bawah tapak kaki aku ni, kau dengar ni, kan, kan. Terus dia bab lain dia tak hirau, tapi bab tu terus hafal semua hadis-hadis yang bab berkait dengan bab tu, kan. Tu bagi hujah, tu jadi ustaz lah, kan. Bab lain langsung tak ingat lah, bab tanggungjawab ke bab tu tak hafal semua, bab tak tahu, tapi bila bab ni dia ingat habis, kan. So ini sesuatu yang saya rasa kita kena cuba memahami, cuba menyelami. Sebab apa? Dalam rumah tangga, antara elemen yang paling penting kalau kita bincang tentang bijak emosi adalah elemen empati, kan. Jangan cepat menghukum, tapi cuba untuk memahami apa isunya.
Kan? Sebab hari ni jadi oleh sebab itu kita akan tengok dari sudut sex drive ataupun sexual desire yang menggerakkan keinginan tersebut kan. So saya pernah sebut benda minggu lepas, iaitu antaranya orang lelaki adalah isunya apa? Isunya adalah masalah kesihatan. Kan? Masalah kesihatan adalah apa? Contoh adalah masalah mati pucuk bagi lelaki. Ini saya sebut secara ringkas saja sebab saya bukan doktor, tetapi saya sebut apa yang ada dalam artikel-artikel yang mana tuan-tuan boleh rujuk dengan lebih mendalam kepada mereka yang pakar lah. Okey, apa dia? Ini yang saya baca, berdasarkan apa saya baca. Kebiasaan berlaku pada umur 40 tahun ke atas, tapi juga berlaku kepada orang muda lah atas beberapa faktor. Okey, dan 1 daripada 8 orang lelaki mengalami masalah ini. Dan antara puncanya apa dia? Adalah penyakit yang menghalang pengaliran darah ke bahagian alat sudik lelaki lah. Apa dia? Jantung, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, masalah saraf, kolesterol tinggi. Jadi maknanya contoh, kalau ada contoh sebagai isteri, apabila suami kita tidak berkeinginan ataupun kita nampak dia macam tak mau, sedangkan kita nak, ada kemungkinan tertentu adalah kerana penyakit-penyakit yang dihadapi. So yang ini kita kena selami, kena tahu, kena siasat, kena cari. Kan? Okey. Yang kedua adalah bagi orang perempuan disebut sebagai mati putik lah, iaitu tiada keinginan untuk bersama, yang biasanya berlaku selepas bersalin. So yang ini juga anda kena rujuk pakar. Saya bukan pakarnya, jadi saya tidak akan ulas detail. Cuma yang ketiga, antara benda yang sangat mengganggu dalam rumah tangga lah, dan benda ini sebenarnya satu benda yang sangat serius. Kenapa? Hari ni kalau kita tengok, maaf saya sebut, saya banyak turun juga kepada pelajar-pelajar sekolah kan. Rakan-rakan saya ada geng-geng yang kita sebut sebagai anti pornografi dan sebagainya kan. So mereka buat survey dengan kalangan pelajar. Kebanyakan pelajar, saya sebut kebanyakan sebab saya tidak ada detail statistik lah, tapi ini apa yang disampaikan kepada saya lah, menonton. Maknanya sudah berlaku ketagihan di peringkat awal. Jadi kemungkinan selepas kahwin juga ada sebahagian pasangan yang masih menonton, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan. Sebab sekarang ni bila kita sebut tentang isu-isu pornografi, dia tidak melihat jantina lelaki saja, tidak kan, ada di kalangan orang perempuan yang tengok. Jadi dan satu kajian yang sangat menarik yang dilakukan oleh Universiti Tempatan iaitu berkenaan dengan, ini kajian terbaru lah yang saya pernah jumpa dalam satu artikel. 3 ke 4 orang menonton pornografi ni setiap minggu kan, setiap minggu. 3 ke 4 orang daripada 10 orang menonton setiap minggu, maknanya menjadikan sebagai tontonan mingguan. Okey, dan sewaktu PKP lepas pornografi, sewaktu PKP lepas, peningkatan sebanyak 84%. 84%. Dan yang paling saya rasa macam, maaf saya sebut perkataannya, memang saya rasa macam ya Allah gilanya. Apa dia? Maaf saya guna perkataan ni, tapi saya nak menggambarkan ini emosi saya kan, macam ya Allah kan. Malaysia ni kedudukan dalam dunia agak-agak nombor berapa? Bila saya sebut macam ni jangan bangga pula. Oi, bangga tinggi kedudukan kita. Nombor 4 dunia. Maknanya menonton pornografi, Malaysia nombor 4 dunia. Siapa? Nombor 1 siapa? Slovakia. Nombor 2 apa dia? Bulgaria. Nombor ketiga Ireland. Dan Malaysia nombor 1 Asia. Kan? Mungkin ada yang kata, Cik Fazli, alah kita tonton ni, saya bukan ustaz, jadi saya tidak akan sentuh tentang dosa. Memang jelas benda tu berdosa. Yang ini memang ustaz dah terangkan. Cuma saya nak cerita pada petang ini adalah kesan kepada rumah tangga. Sebab ada yang menggunakan alasan, Cik Fazli, saya tengok ni sebab apa? Saya nak belajar. Soalannya, betulkah ada panduan dalam benda tu? Sebab sedangkan ini, sebab saya bergaul dengan banyak macam Akhil Fairuz, saya ada sahabat saya Nur Firdaus yang sememangnya aktif dalam kempen anti pornografi kan. Mereka ni ke sekolah-sekolah dan sebagainya, kumpul pelbagai real case lah, real study kan. So betulkah, sebab dia kata antara benda yang penting adalah dalam video pornografi dia ada subliminal message yang diserap masuk dalam tanpa kita sedar. Itu kadang-kadang menyebabkan orang tu teringat, dan sebagainya lah. Itu cerita lain. Okey, baik. Jadi masa kita masih ada, boleh saya sambung boleh tak? Masih ada? Rehat sekejap. Oh, rehat. Okey. InsyaAllah buka lagi Mona ada serius kan. Okey, mana kena rehat. Okey. Kita rehat seketika, insyaAllah kita sambung selepas ini. Betul Mona. Sebab apa, soalan pun juga dah mula masuk Tuan. Jadi kita akan cuba respon satu persatu. Dan selepas Tuan memberikan sedikit pandangan tentang tajuk ini, kita akan buka soalan tersebut kepada yang berbagai Tuan Fazli Aziz, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Syukur Alhamdulillah kembali bersama Destinasi IKIM, Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda di waktu ini dan kita masih lagi berada menerusi rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan untuk para pendengar masih lagi bersama yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi, dan untuk waktu ini masih membincangkan tentang konflik keperluan hubungan intim dalam rumah tangga. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita, Tuan. Bagaimana dari sudut ilmiahnya, kan, dari sudut fitrah manusia ni memerlukan ke arah tersebut, namun Allah berikan batasan-batasan yang tertentu dan Allah beri kelebihan pula bagi orang yang berkahwin. Jika laksanakan perkara tersebut, dapat pahala, dapat ganjarannya. Tapi Allah bagi sebaliknya, berbahaya kepada orang yang masih lagi belum ada apa-apa perhubungan, kan? Silakan, Tuan, untuk sambungannya. Baik, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sebenarnya kan kalau kita teliti balik bila Syafiq sebut tadi, saya rasa saya pun nak sebut benda ni jugalah. Islam ni antara agama yang Islam adalah agama yang paling teliti. Ya, betul. Sehingga dalam bab hubungan intim pun begitu banyak panduan yang Nabi berikan, yang Islam tetapkan, dan bahkan bukan saja itu, ada peraturan-peraturan tertentu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bila waktu boleh, bila waktu tak boleh, teliti. Ini nak menggambarkan bahawa keindahan Islam ni, Allah Subhanallah, memang sangat-sangat hebatlah. Dan jadi saya rasa kita kena rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita lahir-lahir je, kebanyakan mungkin yang mendengar lah, lahir-lahir je Islam. Lahir-lahirnya Islam. Cuma isunya apa? Adakah kita hanya cukup dengan bersyukur dengan lahir dalam Islam, tapi kita tidak meneroka, menggali, mempelajari, menambah ilmu mengenai agama yang sangat kita cintai ini. Okey, baik. Berbalik pada cerita kita tadi.
antara isunya adalah berkenaan dengan isu pornografi dalam rumah tangga lah. So apa kesan dia? Kesan dia kan, pertama, apabila pasangan selalu menonton ataupun ketagihan, ni bahaya ni ketagihan. Sebab ketagihan, bila kita cerita tentang ketagihan ni, maknanya ia akan berlaku berulang-ulang kali, ia akan berlaku banyak kali, ia akan berlaku di mana sahaja kemungkinan. Dan saya banyak juga soalan-soalan yang dapat pada saya lah, yang mesti bertanya macam mana nak buat kan, adalah isu berkenaan dengan ini. Sebab apa? Sebab ia menjejaskan rumah tangga. Bagaimana? Pertama, hilang kepercayaan. Kan, pasangan akan hilang kepercayaan. Kenapa? Sebab biasanya yang menonton, kebiasaannya adalah dia suka sorok-sorok. Kan? Dia akan suka tengok secara bersendirian dan sorok-sorok. Kan? Jaranglah tengok bersama ni dalam berdosa bersama-sama pula kan. Tapi nak ceritanya, kebiasaan dia akan sorok-sorok. Jadi bila sorok-sorok, pasangan akan ada sangkaan. Contoh, tak nak masuk bilik tidur, isteri dah masuk dalam bilik, suami tak nak tidur, bahkan tidur di luar. Kan, tidur di luar, tak nak tidur sekali dalam bilik, tidur kat luar. Buat apa kat luar? Kan, kemudian pakaian dia tak bagi bini basuh, contoh. Kan, so jadi banyak perkara-perkara yang menyebabkan kenapa tidur di luar, tak sayang aku ke, tak nak ni ke. Kalau sekali-sekala tak apa, tapi kalau berterusan, jadi menyebabkan pasangan akan hilang kepercayaan. So bila kepercayaan ni ada isu, tergugah, so akan banyak timbul isu-isu lain. Okay, baik, satu. Yang kedua adalah dia akan mengurangkan kepuasan. Pornografi ni menyebabkan mengurangkan kepuasan antara satu sama lain. Kenapa? Kerana apabila pasangan ketagih menonton, dia mempunyai expectation yang seperti mana dalam cerita, dalam lakonan, seperti mana dalam apa yang dia tengok. Maka bila apa yang dia tengok, kemudian dia mengharapkan perkara sama berlaku dalam hubungan intimnya, tapi tak berlaku. Kenapa? Sebab realiti semasa pasangan kita adalah itulah dia. Kan, sama ada mungkin kali yang menonton itu isteri, suami kita adalah itulah dia, kemampuan dia setakat itu saja. Kan, jadi tidak boleh, dia akan menyebabkan kepuasan tu tidak berpijak pada realiti. Dia menyebabkan ekspektasi itu tidak berpijak kepada realiti. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan kurang kepuasan. Ini menjejaskan rumah tangga. Yang ketiga, dia menghalang apabila seseorang itu ketagihan terhadap hubungan terhadap pornografi. Dia menghalang, kita sebut sebagai intimasi emosi ataupun emotional intimacy lah. Kenapa dia macam ni? Sebab ada pasangan yang dia melakukan hubungan intim tapi hatinya tidak bersama. Kan? Hatinya tidak bersama. Tubuh dah bersentuhan tapi hatinya tidak berada di situ. Maknanya ekspresi, sepatutnya hubungan intim menjadi satu ekspresi perasaan cinta, tetapi dia hanya menjadi sebagai satu ritual untuk melepaskan nafsu semata-mata. Kenapa? Kerana dalam fikiran, dalam bayangannya, kenapa? Untuk merangsang diri dia membayangkan orang lain, dia membayangkan cerita yang dia tengok, dia membayangkan keadaan seperti mana yang dia tengok dalam pornografi. Jadi menyebabkan dia tidak berpuas hati dengan pasangan saja. Yang kedua, dia menghalang hubungan tu, menghalang intimasi emosi. Maknanya emosinya tidak ada attachment. Kan? Sepatutnya hubungan intim dia menjadi satu luahan perasaan, luahan jiwa, kan, yang sepatutnya setiap kali berlaku menyebabkan hubungan makin rapat. Hubungan hati, hubungan emosinya makin mencintai, makin rapat, makin sayang. Kan, contoh bila pasangan merajuk, kan, merajuk, pujuk, akhirnya makin sayang, kemuncaknya adalah hubungan intim. Kan, akhirnya merajuk pun hilang merajuk. Kan, nak ceritanya apa? Kerana apa? Itulah hubungan keikhlasan kerana untuk mengeratkan kembali intimasi emosi itu. Tetapi apabila dia berlaku hanya sekadar fizikal sahaja tetapi hatinya tidak ada di situ, ini masalah. Bahkan saya bimbang adalah bayangan-bayangan orang lain. Membayangkan orang lain. Dari segi dosa memang berdosa dah. Maknanya memberi kesan kepada rumah tangga sejada. Okey. Yang keempat, dia akan mengurangkan self-esteem. Kan, self-esteem. Apabila pasangan tu tahu, kan, apabila pasangan dia tahu yang dia ni memang menonton benda tu, kan, dah selalu mengharapkan isteri tu buat gini kan, lepas tu dalam tontonan tu dia akan tengok apa berdasarkan preference dia. Kan, dia suka orang macam ni, orang macam tu, tinggi, rendah, putih dan sebagainya, contoh kan. Maka katakanlah pasangan dia tidak seperti mana yang dia inginkan dalam video tu, maka ini akan menyebabkan pasangan, dan pasangan tahu pula, menyebabkan pasangan tadi hilang, merendah self-esteem dia. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan tidak ada keinginan lah, menyebabkan rasa jelah self-esteem rendah, rasa tak dihargai, rasa rendah diri dan sebagainya. Kan. Dan yang kelima, yang ini saya bimbang, adalah
kepuasan segera. Mungkin pesanan saya begini, para isteri sekalian, ada para suami sekalian, jangan abaikan keperluan emosi dan juga keperluan seksual pasangan. Kenapa? Saya bimbang adalah pasangan anda mencari jalan pintas untuk melepaskan apa yang keinginannya, kan, melalui apa? Pornografi. Dan mereka melakukan kata apa, kepuasan sendirilah. Dalam bahasa muda, istilah saya suka nak sebut istilah tu, tak apalah, saya sebut istilah memuaskan diri sendiri. So contoh apabila macam contoh, seorang suami dia nak, isteri asyik tak nak, sibuk dan sebagainya, penat, merayap pula. Jadi jalan pintas bagi seorang lelaki apa dia? Itulah walaupun berdosa. Okey, walaupun berdosa, maka dia akan mengambil jalan pintas, jalan mudah. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan akhirnya keperluan kebergantungan bergantungan kepada pasangan akan semakin berkurang, semakin hilang. Kan? Jadi bila tak rasa kepentingan pasangan tu ada, maka ini bahaya. Ya kan? Ini bahaya. Kan? Sebab contoh ada suami tapi suami tak berfungsi untuk memenuhi nafkah batin, contoh. Kan? Dia rasa macam tak berfungsi, tak mampu, tak boleh. Kan? Boleh dilakukan sendiri, contoh. Sebagai suami pun contoh, kan, dia tak perlukan isteri. Sebab apa? Payah sangat nak dapat, kan. Sedangkan apa yang dia nak sekejap je, kan, dengan cara yang ringkas, cepat, segera. Dan dia pun terus boleh fokus pada kerja lain. So menyebabkan tidak memerlukan kepada pasangan. So ini bahaya. So bila bahaya begini, keadaan begini kalau kekal berlaku, maka dia bukan saja memisahkan jarak dari segi fizikal, sentuhan tak berlaku lama, tetapi hati juga semakin jauh, kan. Jadi so itu antara beberapa kesan pornografi lah yang hari ni saya rasa saya sentuh secara detail. Bukan apa, sebab benda ni perlu kita bantras habis-habisan. Kesan dia besar, kesan dia berat, khususnya dalam rumah tangga lah. Okey, masa untuk berehat ataupun kita nak respon pada soalan. Betul tuan. Kita cuba bawakan soalan-soalan yang kita dapat tuan, tapi kita baca beberapa 1-2 soalan yang kita dapat di sini. Ada yang bertanya, Tuan Fazli, bagaimana kalau pasangan yang dah pun sudah berumur, bagaimana nak berikan layanan terbaik untuk pasangan suami isteri bagi yang dah berumur ni. Termasuk juga ada yang bertanya, kalau suami cakap dekat isteri yang dia hanya menunggu isteri untuk make move dulu, okey, sebab suami tengok isteri busy dengan anak-anak, dengan kerja rumah, tapi kalau isteri tak make a move, suami merajuk pula. Jadi macam mana nak handle perkara dan juga situasi tersebut? Kejap lagi tuan boleh berikan pandangan, kan, Mona? InsyaAllah boleh. Betul itu. InsyaAllah boleh, mesti boleh. InsyaAllah ada bersama Tuan Fazli. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan berehat seketika. Betul. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian.
Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan Vaksin Hati. Yap, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita nak susunkan lagi emosi kita dalam rumah tangga ni, tentang tajuk yang kita cakap tentang hari ini, iaitu konflik keperluan hubungan intim dalam rumah tangga. Dan terus saja Mona, kita nak terus ke soalan yang kita dapat di sini. Silakan Mona. Ya, untuk soalan pertama pada waktu ini bertanya Tuan Fazli, bagaimana kalau pasangan yang sudah berumur? Bagaimana layanan yang terbaik untuk umur seperti ini? Silakan Tuan. Ya. Okey, bila kita bincang tentang keperluan hubungan intim ini ataupun keperluan seksual seseorang, memang kalau secara asas, secara umumnya adalah ianya akan semakin berkurangan berdasarkan faktor umur. Tapi saya suka untuk ingatkan, kita tak boleh pukul rata. Jangan pukul rata. Sebab itu mengenali pasangan satu proses yang sangat penting dalam rumah tangga. Kan? Memang kita ada data umum, kita ada fakta umum. Tetapi secara spesifik, kita kena tengok, zoom in pasangan kita sendiri. Kan? Adakah contoh kita kata umur 60 ni dah berkurang, katakanlah kan. Tapi rupanya kita tengok pasangan kita umur 60 tapi masih lagi aktif, masih lagi bersemangat, masih lagi teruja kan. Masih lagi kita kata teruja lah kan. Jadi maknanya fokus kepada pasangan kita. Jadi sebab itu pada saya apa-apa isu sahaja sebenarnya dalam rumah tangga ini, tools untuk memperbaiki dua keadaan yang bertentangan. Contoh, keperluan seorang tinggi, seorang rendah pada umurnya. Seorang nak, seorang dah tak nak. Kan? Tools dia apa untuk menghubungkan dua isu ini supaya perbezaannya tidak terlalu jauh adalah komunikasi. Yang ini sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang dia macam ni, contoh pasangan mungkin kita katakanlah orang lelaki kan umur 60 tapi masih lagi bersemangat, masih lagi teruja, tapi isterinya mungkin dah mengalami menopause dan dah berada pada tahap yang sangat rendah lah dari segi keinginannya. Maka suami jangan mengharapkan isteri faham kehendak dia tanpa perbincangan. Isteri pula jangan menganggap suaminya seperti mana dirinya. Kan? Kita ni kan, bahkan mungkin kata suami masih lagi nak bermesra, tapi kita pula bagi tazkirah kat dia, abang rumah kata pergi, kubur kata mari dah. Allah. Kita udahlah tolak lah benda tu, kita fokus kepada mengejar akhirat kan. Kawan tu pegang tasbih mau gigil lagi. Kan? Jadi pada saya melihat kepada keperluan spesifik pasangan kita. Jangan kita nafikan, jangan kita anggap umur dia dah pada umur begini dia tak perlu lagi dah. Jangan. Sebab itu perlunya untuk komunikasi. Maknanya suami bagi tahu isteri. Kan? Sebab apa? Ada banyak lagi kaedah-kaedah yang saya tak perlu jelaskan di sini lah. Kaedah yang boleh digunakan walaupun tidak berlaku intercourse. Contoh, pada umum ialah mungkin dah tak berminat, dah tak teruja, tapi boleh bantu pasangan kita dengan cara-cara yang lain. Kan? Sebab itu, dan apabila contoh kan, apabila pasangan kita masih lagi melengkapi kita dalam keadaan walaupun mungkin dia sudah pun tidak ada lagi keinginan, yang ini akan menyebabkan keterikatan emosi lebih tinggi. Kan? Sebab apa? Masih lagi berfungsi. Kan? Masih lagi berfungsi, masih lagi ada kefungsian, masih lagi menjalankan tanggungjawab. Sebab tu penting untuk berkomunikasi, maknanya berterus terang. Kan, kadang-kadang kita mengharapkan pasangan kita faham tanpa kita membantu dia memahami kita. Ini masalah. Kan, berapa ramai orang mengharapkan pasangan dia faham diri dia, tapi dia tak pernah memberikan maklumat supaya pasangan dia faham kita. Kan. Jadi pada saya jawapannya adalah saya tak boleh detailkan caranya bagaimana, tetapi apa yang saya boleh cerita adalah dari segi komunikasinya. Kan, berbincang. Kan. Dan ada mindsetting yang betul lah, maknanya mengharapkan pasangan cuba untuk, sebab tu saya kata di awal tadi saya sebut empathy. Kan, empathy, cuba memahami keadaan pasangan dan cuba melengkapi apa keperluannya. Wallahu a'lam.
Baik Tuan, seterusnya soalan yang kita dapat juga di platform media sosial kita dan juga di WhatsApp konti 0129004004 dan sahabat kita bertanya, Tuan, kalau suami cakap kepada isteri dia hanya menunggu isteri untuk make a move dulu, start dulu, sebab suami tengok isteri ni mungkin busy kalut dengan anak-anak, uruskan rumah tangga kan, tapi kalau isteri tak make a move, suami merajuk pula. Jadi macam mana nak handle perkara ni, nak kena masak banyak-banyak ke macam mana ni Tuan? Okey. Silakan. Bila kita tengok soalan ini, saya suka untuk kupas soalan ni beberapa keadaan. Kan? Contoh kan, bila dia sebut dia kata suami cakap kat isteri yang dia hanya menunggu isteri make a move dulu sebab suami tengok isteri busy dengan anak. Tandanya dia cuba memahami keadaan isteri. Yang maknanya suami yang baik ni cuba memahami keadaan isteri. Daripada balik rumah kan, tiba-tiba berlari-lari pegang tangan isteri masuk bilik kan, habis terabai anak-anak masak apa semua tak ada. Kan? Ya, ini maknanya dia cuba memahami keadaan isteri. Kan? Kemudian dia kata dia suka kalau isteri dia make a move dulu. Kan? Make a move dulu. Sebab dia, seorang perempuan kena ingat. Sebab contoh, sebagai orang lelaki, dia ada personality tertentu orang lelaki yang dia suka bila isteri memulakan, isteri main peranan. Kan? Bahkan itu menyebabkan dia lebih teruja, lebih seronok, lebih gembira. Kan? Apabila isteri memulakan dulu. Jadi sebagai isteri bila tengok keadaan situasi ini, dia kena tengok dari sudut itu. Mana tengok bahawa suami dia suka benda ni. Dan apa berlaku bila dia buat benda yang suami dia suka? Suaminya akan bertambah suka pada dia. Maka inilah salah satu cara untuk meningkatkan emotional attachment tu, keterikatan emosi tu dalam rumah tangga. Jadi cuba buat apa yang dia suka. Maka akan bertambah bahagialah, dan dalam bahasa mudahnya begitulah. Okey. Kenapa suami merajuk? Kerana dia berharap, kerana dia menanti, kerana dia sebenarnya benar-benar memerlukan bantuan isteri, memerlukan khidmat isteri pada ketika itu. Jadi sebab itu mungkin ini sebagai satu sudut pandang dan juga kita kena beringatlah bahawa bila suami sebut macam itu, cuba main peranan. Kan? Dan mungkin keadaan kita tak teringat. Kan, kita tak teringat Allah terlepas, Allah dia dah mengajuk dah, mulakan balik. Kan? Mulakan balik. Cari satu masa, buat preparation, mulakan balik. Sebab saya tahu ada setengah-setengah keadaan dia sesuai dibuat secara spontan, ada setengah-setengah keadaan dia mesti dirancang. Kan? Jadi anda boleh tengoklah keadaan mana yang sesuai untuk anda. Kan, mungkin suami duduk di pejabat, dah mesej lah, abang, I'm waiting for you. Contoh kan, suami pun tengok mesej tu daripada pagi tu. Kepala hayu-hayu dia dah tak boleh nak fokus buat kerja kan. Buat kerja tu terbayang nak balik dan nak bawa kereta. Dia bayangkan dah dia bawa kereta, start enjin kereta, bawa kereta kan. Sekali bawa kereta banjir. Allah. Doakanlah baik-baik. Itu sebab saya tengok hari ni berita ni, kita ucap apa ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un jugalah kepada sahabat-sahabat kita yang diduga dengan keadaan banjir kilat yang berlaku kan sekejap tadi. Wallahu alam. Begitu apa yang boleh saya respon lah. Apa yang Tuan sebutkan tadi tu kan Tuan, dalam rumah tangga ni sentiasa kena ada memikat kembali antara satu sama lain kan. Apabila kita tibanya nak saat angkat nikah tu, saya kira kita lah orang yang paling pengantin ni, antara yang paling suka dengan khutbah nikah tu kan Tuan. Sebab apa? Qadi tu sentiasa menyebutkan apabila kita nak berseronok bersama dalam rumah tangga, inilah dia jalan halal, malah Allah bagi lagi pahala, masya-Allah Tuan. Mungkin itu juga soalan yang kita dapat sehingga waktu ni kan Mona. Kita nak bawa sedikit sebagai pesan-pesan dan juga saranan Tuan dalam tajuk ini di hujung ni Tuan. Silakan Tuan. Okey, sebenarnya ada dua lagi keadaan selain daripada isu konflik lah. Kenapa pasangan kita berkurangan dari sudut keinginannya. Dua lagi faktor yang saya nak sebut di sini adalah keadaan kesihatan mental. Kan, apabila pasangan kita mengalami stres. Hari ini sebab mungkin ada di kalangan kita pasangan kita yang kehilangan kerja. Jadi bila dia stres, dia tak tahu cari kerja tak dapat, maka ini juga akan mengganggu keinginannya. Sebab tu mungkin ada di kalangan isteri yang pergi dekat suami kan, nak keadaan-keadaan nak, tapi suami tengah keadaan stres kan, tengah cari cara dan sebagainya, maka ia juga mungkin menyebabkan hilang keinginan. Tapi ada juga sebahagian orang bila semakin stres makin ingin. Ada. Cuma keadaan yang kita sebut stres ni dalam keadaan kita sebut sebagai istilahnya chronic stress. Chronic stress ni dia akan meredakan sama ada stres, depres dan juga low self esteem lah. So ini keadaan kesihatan mental. Jadi sebab itu pada saya, isteri juga kena memahami keadaan sama ada jelah, bukan isteri saja, suami kena faham keadaan kesihatan mental isteri juga kena tengok keadaan kesihatan mental suami.
So bila kita cuba memahami ini, insya-Allah lah, maknanya kita akan elak daripada bersangka buruk. Sebab apa? Biasanya kita akan bersangka buruk. Dia tak nak, dia tak suka aku, dia tak minat pada aku. Sedangkan keadaan kesihatan mental tu pada ketika itu ada isu. Kan, ada isu. Okey, jadi kalau itulah keadaannya, maka kita kena berlapang dada lah. Okey, dan bantu, mungkin fokus kita membantu dari sudut ialah membawa kepada, merujuk kepada pakar dan sebagainya lah untuk merawat. Okey, dan yang ketiga adalah keadaan hubungan itu sendiri. Kan, keadaan hubungan itu sendiri. Sebab apa? Hubungan cinta ni, ekspresi dia adalah, kemuncaannya adalah hubungan intim. Tetapi apabila perasaan itu semakin pudar, maka kadang-kadang dia juga menyebabkan hilang minat. Tak ada mood kan. Tak ada mood dengan pasangan kan. Dia dah sakit hati dengan pasangan. Agak-agak boleh buat tak tengah sakit hati ni kan? Tak boleh biasanya. Kan, biasanya nak bercakap pun tak nak. Apatah lagi nak yang lain kan. Jadi keadaan hubungan itu sendiri juga mempengaruhi keadaan. Sebab tu saya tengok, saya ada beberapa kes kan, yang tak bersentuhan selama bertahun pun ada dalam rumah, walaupun tinggal sebumbung. Kenapa? Kerana keadaan hubungan itu sendiri menyebabkan dia tak perlu pun ekspresi pada pasangan tu, menyebabkan tidak ada keinginan. Bahkan ada juga yang saya, bila berkait dengan faktor pornografi tadi, ada juga yang bertanya pada saya, dia kata seolah-olah pasangan saya tak berminat dengan saya. Kenapa? Kerana bentuk badan saya. Kan, kerana bentuk badan. Jadi yang ini juga perlu dibincang, perlu bincang dengan pasangan. Perlu bincang dengan pasangan. Sebab apa nak mengubah bentuk badan? Bukan sekelip mata. Kan? Kalau tidak, saya dah lama kurus. Kan? Kembali ke bentuk asal dulu kan. Kan? Tapi ianya memerlukan usaha. Satu. Yang keduanya, dari segi mungkin ada perkara yang tak boleh diubah. Yang ini perlu toleransi. Kan, perlu toleransi. Jadi itulah, pada saya dalam bahasa yang mudah lah, perbincangan secara umum begini saya tak boleh nak terlalu detailkan, tetapi apa yang saya boleh katakan di sini adalah key pointnya adalah, pertama, ada empathy terhadap pasangan. Kan, keperluan pasangan, macam saya sebut dia sebelum ini, saya kata dengan jelas, kita sebagai suami adalah pengurus keperluan seksual isteri. Kan, kita sebagai isteri adalah pengurus keperluan seksual suami. Maka bila nak mengurus, kita kena memahami keadaan. Bila nak memahami keadaan, maka kita kena explore lah, kena perhati, kena tengok, kena tanya, kena komunikasi. Kan, dan yang paling penting adalah bila kita sebagai pengurus, apabila kita tidak mengurus, apa berlaku? Pastinya keadaan akan jadi tidak terurus. Bila tidak terurus, jangan salahkan pasangan semata-mata, kerana mungkin kerana kefungsian kita juga tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan keadaan menjadi huru-hara. Kan? Jadi oleh sebab itu, jangan pandang enteng, jangan pandang remeh tentang keperluan ini, kerana dia macam makan lah. Setiap orang ni berbeza. Jangan bandingkan dengan orang lain, jangan bandingkan dengan sesiapa. Pasangan kita spesifik, khusus, maka mengenalinya, mengurus berdasarkan keperluannya. Dia macam makan lah. Ada orang makan sikit, ada orang makan banyak. Ada orang badan besar, makan sikit. Ada orang badan kecil, halus, kurus, makan, ya Allah, macam kena rasuk dengan saka. Kan? Jadi ceritanya keperluan berbeza-beza, jangan bandingkan. Jadi ingat, setakat ini untuk topik ini, insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk semua. Dan kalau siapa-siapa lagi nak mungkin ada soalan nak didetailkan, mungkin boleh berhubung dengan saya dalam channel saya, channel Telegram saya, iaitu Bijak Emosi. Cari je dekat Telegram, channel Bijak Emosi. Boleh sertai, insya-Allah ada tips-tips yang saya akan berikan sentiasa mengikut ke lapangan, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Tuan, insya-Allah banyak lagi perkongsian, insya-Allah pada minggu hadapan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi menerusi rancangan Vaksin Hati di setiap hari Isnin jam 5 petang. Terus ikuti kita di hari dan juga waktu yang sama. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda.
Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukan ke beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai Mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza, ya? Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faiza. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama, ya. #KitaJagaKita. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Santuni anak yatim di bulan yang mulia ini melalui program Kita Kongsi Ramadan. Layari kongsiramadan.com. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 4 Syakban 1443 Hijrah bersamaan 7 Mac 2022. Kangar Alustar Pulau Pinang 7.32 minit malam. Ipoh 7.30. Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.28. Seremban 7.27. Bandar Melaka 7.26. Johor Bahru 7.20. Kuantan 7.23. Kuala Terengganu 7.21. Kota Bahru 7.25. Miri 6.39 minit petang. Kuching 6.55. Lahad Datu 6.20. Tawau 6.24. Kota Kinabalu